Ini Rick, dan sekarang dia sedang melangkah keluar dari habitatnya di Marikh, bertelanjang dada sepenuhnya. Hari ini jarang berlaku, udara telah memanas sehingga 10 darjah Celsius. Seperti musim bunga di bumi, tetapi bagi Marikh itu sangat terik, di mana suhu malam boleh turun hingga negatif 70. Dalam sesaat, udara keluar dari paru-parunya. Tekanan di Marikh kurang daripada 1% daripada bumi, menjadikannya hampir mustahil untuk bernafas. Walaupun dia cuba menyedot, oksigen tidak mencukupi dan udara tempatan kebanyakannya terdiri daripada karbon dioksida. Rick mengambil langkah dan merasakan kakinya menjadi ringan. Graviti di Marikh adalah 3 kali lebih lemah daripada bumi. Rick juga melupakan kekurangan udara seketika, bergembira seperti kanak-kanak dan melompat 3 meter ke udara. Awan debu merah naik di bawah kakinya. Tanah Marikh terdiri daripada zarah kecil dan garam yang berbahaya kepada manusia. Debu melekat pada kulit dan bibir anda dan jika anda menyedotnya, ia akan membakar paru-paru anda. Ia juga kelihatan seperti abu berkarat. Mulut Rick terasa kering, seperti baru tertelan pasir. Pada tekanan ini, air liur akan tersejat dengan sendirinya walaupun tanpa kesejukan. Air mata di matanya hilang sebaik sahaja ia muncul. Ia bukan terlalu panas, tetapi lebih kepada pendidihan kelembapan pada sebarang suhu. Dia belum berasa sejuk di bawah sinar matahari, tetapi melangkah ke tempat teduh dan frost membakar kulitnya. Atmosfera yang nipis tidak mengekalkan haba, jadi turun naik suhu sangat besar. Di sini, seminit di bawah cahaya matahari nampaknya boleh ditanggung, tetapi selangkah ke tepi dan anda berada di dalam peti sejuk beku. Urat-urat di matanya dipenuhi dengan darah. Tekanan darah rendah menyebabkannya pecah, menjadikan putih matanya merah. Penglihatan Rick menjadi kabur, seolah-olah dia sedang melihat melalui kaca merah. Ini adalah isyarat kepada tubuhnya, sumber semakin berkurangan, oksigen hampir habis. Tetapi di sekelilingnya terdapat keindahan. Langit Marikh tidak hitam, seperti di angkasa lepas, tetapi berwarna kuning merah jambu. Jerebu nipis menyelubungi ufuk dan semuanya kelihatan hidup, seperti di bumi, walaupun udara tidak dapat dihirup. Rick batuk dan paru-parunya kosong lebih cepat. Kulitnya bukan sahaja terasa sejuk, tetapi juga selaran matahari. Atmosfera terlalu nipis untuk menyekat sinaran ultraungu. Dalam beberapa saat, wajahnya mula memerah, seolah-olah Rick telah menghabiskan seminggu di pantai tanpa pelindung matahari. Marikh terbakar dengan cahaya walaupun dalam kesejukan. Rick mendongak dan Phobos bergerak pantas tepat di atasnya. Ia adalah bulan tempatan yang mengorbit Marikh hanya dalam 7 jam dan laluannya dapat dilihat dengan mata kasar. Bulan kedua, yang dipanggil Deimos, hampir tidak dapat dilihat langsung, seperti bintang yang terang. Di kejauhan, Olympus Mons menjulang tinggi 21,000 meter, 3 kali lebih tinggi daripada Everest dan gunung berapi terbesar dalam sistem suria. Tetapi tidak ada masa untuk mengaguminya. Penglihatan Rick kabur dan otot-ototnya lemah. Badannya hampir mati. Ribut debu kelihatan berpusar di kaki langit. Pusaran Marikh ini boleh bertahan selama berbulan-bulan dan meliputi seluruh benua. Ia jauh sekarang, tetapi kemunculannya menggariskan fakta bahawa Marikh masih hidup. Rick jatuh berlutut, tetapi kejatuhannya perlahan, hampir lancar, seolah-olah dalam gerakan perlahan. Graviti Marikh melembutkan setiap pergerakan, tetapi ia tidak membantu paru-paru atau jantungnya yang sudah bergelut pada saat-saat terakhirnya. Hanya 15 saat telah berlalu. Oksigen berhenti mengalir ke otaknya dan Rick tidak sedarkan diri. Tubuhnya masih hidup, tetapi otaknya terjun ke dalam kegelapan. Tubuhnya terus merosot, rekahan mikro muncul di kulitnya, gelembung darah di kapilarinya dan pernafasan tidak lagi mungkin. Marikh perlahan-lahan membunuhnya, walaupun segala-galanya di sekelilingnya kelihatan hampir seperti biasa, batu, langit dan pasir. Pada saat itu, rakan sekerja Rick yang memakai sut angkasa berlari keluar dari kunci udara. Mereka mempunyai kurang daripada seminit untuk membawanya kembali ke dalam. Dalam tekanan rendah, setiap saat bermakna dan kini mereka benar-benar berlumba dengan kematian. Rick diseret ke dalam kunci udara. Bekalan oksigen otomatik dihidupkan dan tekanan mula menyamakan kedudukan. Pada mulanya, tiada apa yang berlaku dan dia tidak bergerak, tetapi kemudian dadanya mula bergerak sedikit ke atas. Batuk yang kuat keluar dan darah serta buih keluar bersama udara. Paru-parunya dipenuhi oksigen sekali lagi, tetapi kerosakan itu masih ada. Tubuhnya perlahan-lahan kembali hidup dan sepanjang masa itu dia menggeletar, seolah-olah dipicit sehingga kering. Rick membuka matanya dan menyedari dia tidak akan berjalan mengelilingi Marikh tanpa sut angkasa lepas lagi, tidak kira betapa cantiknya ia kelihatan dari tingkap. Langgan jika anda bersetuju. Selamat tinggal.